Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Khomeini bin Arifin. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang. Kod sekolah saya JEA 1041. Hobi saya adalah baca buku kerana dengan baca buku, saya dapat mengembara kosakata yang baharu untuk saya aplikasikan dari kehidupan seharian saya. Sukanya saya pada hari ini kerana saya ingin berkongsi kepada masyarakat sebuah buku novel kegemaran saya, karya Taimur Abdullah. Sebelum saya pergi dengan lebih mendalam berkaitan buku novel kegemaran saya ini, saya ingin menceritakan secara ringkas biodata Taimur Abdullah. Tak kenal, maka tak cinta. Taimur Abdullah adalah seorang penulis novel yang terkenal. Buku karyanya pernah mendapat tempat antara 10 buku novel yang terlaris di Malaysia. Menariknya, beliau tidak pernah menunjukkan rupa paras beliau di hadapan masyarakat. Sifat rendah diri beliau inilah yang menarik minat saya untuk membeli dan membaca buku karyanya. Antaranya, buku novel Arkitek Jalanan. Buku novel Arkitek Jalanan menceritakan secara ringkas pengalaman jatuh bangkit hidup beliau yang ingin menjadi seorang arkitek. Walhal, beliau merupakan seorang individu yang kurang sempurna di mana beliau mengalami kesukaran untuk membaca. Namun, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Beliau berusaha hingga ke Menara Gading dan akhirnya berjaya menjadi seorang arkitek. Kisah hidup beliau ini menjadi inspirasi kepada masyarakat, termasuklah saya. Namun, buku novel Arkitek Jalanan bukanlah buku novel perkongsian saya pada hari ini. Sebaliknya, buku novel yang paling saya gemari, karya Taimur Abdullah, ialah buku novel Empire 1. Buku novel ini di samping mempunyai kosakata yang menarik, bahasa yang dramatis, dan jalan cerita yang tidak membosankan, buku novel ini menjelitkan 1001 pesanan yang penting kepada masyarakat. Berbalik kepada topik kita yang asal, buku novel Empire 1 menceritakan kisah seorang pemuda yang tidak diketahui identitinya. Pemuda ini ingin bersekolah di sebuah madrasah. Madrasah ini diberi nama Madrasah Tamim Sari. Keunikan buku novel ini terselah apabila madrasah ini menggunakan sebuah sistem di mana pelajarnya dilarang sama sekali mendedahkan identiti mereka. Sebaliknya, pihak madrasah menyediakan nombor kod sebagai nama dan identiti baru mereka. Dan di sinilah watak utama atau pemuda itu tadi diberi nama Pelatih 8492. Sudah semestinya tidak lengkap nasi tanpa lauk. Buku novel ini menyediakan sebuah watak antagonis atau watak jahat yang untuk menghangatkan sebuah lagi jalan cerita. Watak jahat atau antagonis diberi nama Pahlawan 1636. Pahlawan 1636 menceritakan latar belakang masyarakat yang ingin sentiasa dipada benar oleh semua orang. Konflik antara Pelatih 8492 dan 1636 tercetus apabila pahlawan 1636 menggunakan hujah agama untuk membenarkan apa yang salah. Pelatih 8492 merasakan dirinya bertanggungjawab untuk membimbing pahlawan 1636 ke jalan yang benar. Walau bagaimanapun, celik akal, pintal bestari, hasutan syaitan kanan dan kiri, timbulnya sifat bangga diri, lahirlah insan yang lupa diri. Konflik ini semakin tegang apabila pahlawan 1636 memenjarakan rakan baik Pelatih 8492 iaitu Pelatih 6480. Plot klimaks menceritakan pahlawan 1636 mengajak Pelatih 8492 untuk berdebat. Perdebatan ini mengambil tempat di Dewan Tamim Sari dan dihakimi oleh ustaz-ustaz di madrasah tersebut. Ringkas cerita, sudah semestinya Pelatih 8492 memenangi perdebatan tersebut. Sifat egois pahlawan 1636 merasakan dirinya tidak berpuas hati. Singkat cerita, Pelatih 6480 dibebaskan dan dua sahabat ini bertemu semula. Plot peleraian menceritakan Kerajaan Aradana Putra menghantar beberapa orang pengawal ke Madrasah Tamim Sari atas tujuan yang tidak diceritakan. Secara tidak sengaja, Pelatih 6480 dan Pelatih 8492 bertembung dengan pengawal dari Kerajaan Aradana Putra. Justru, identiti Pelatih 8492 terbongkar di mana Pelatih 8492 merupakan seorang putera sulung Kerajaan Aradana Putra. Justru Pelatih 6480 terkejut.
Pelatih 8492 yang merasakan identitinya sudah terbongkar dan terancam melarikan diri dari Madrasah Tamim Sari dan meninggalkan rakan sahabatnya iaitu pelatih 6480 keseorangan. Dan tamatlah cerita Empire 1. Konklusinya, menjadilah seorang yang rendah diri seperti resmi padi, semakin berisi semakin tunduk. Sebagai penutup tirai maulud saya pada hari ini saya ingin membacakan serangkap pantun. Ya, serangkap pantun. Harga barang di atas neraca dapat untung berjuta-juta. Ayuh kawan kita membaca agar hidup punca pelita. Kalau ada sumur di padang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah saya bercerita lagi.